Hai. Selamat datang ke siri video ABSS Delta Tech. Pernahkah anda mendengar tentang pelaksanaan e-invoice di Malaysia? Bergantung pada perolehan anda untuk tahun kewangan 2022, pelaksanaan e-invoice akan diperlukan mulai Ogos 2024. Pelaksanaan e-invoice adalah wajib dan sesiapa sahaja, termasuk individu, yang menjalankan aktiviti komersial di Malaysia, dikehendaki mematuhinya. Jadi, apakah maksud e-invoice? Mari kita lihat sekilas apa yang akan terlibat apabila e-invoice dilaksanakan. Apa yang akan kami sampaikan ialah versi ringkas tentang perkara yang terlibat dalam pelaksanaan e-invoice. Kami akan membincangkan dengan lebih terperinci dalam video seterusnya. Amalan semasa kami ialah menjana invoice dan hantar ke pelanggan secara langsung. Ini mungkin sama ada melalui email dengan salinan PDF atau dicetak dan dihantar melalui pos. Tetapi, mulai Ogos 2024, apabila fasa pertama e-invoice bermula, proses ini akan berubah. Secara ringkasnya, pelaksanaan e-invoice memerlukan anda menyerahkan invoice kepada LHDN untuk pengesahan sebelum menghantarnya kepada pelanggan. Terlebih dahulu, kami perlu menyerahkan butiran invoice kepada LHDN untuk pengesahan. Perhatikan bahawa kami menyebut butiran invoice dan bukan invoice. Maksudnya ialah, butiran invoice perlu dihantar secara elektronik dan bukan dengan PDF atau salinan bercetak. Sebaliknya, butiran invoice perlu dihantar menggunakan format XML atau JSON. Selepas anda menyerahkan butiran invoice, ia akan melalui proses pengesahan. Jika ralat ditemui, LHDN akan menolak invoice tersebut dan memberitahu anda. Ralat mungkin disebabkan oleh pemformatan fail XML atau JSON yang salah, maklumat yang tidak lengkap, atau pengiraan yang salah. Anda kemudiannya perlu membetulkan ralat dan menyerahkan semula invoice. Apabila ia telah berjaya disahkan, LHDN akan memberitahu anda dan memberi nombor pengenalan unik untuk invoice tersebut. Nombor pengenalan unik ini, atau UIN, ialah nombor rujukan yang dikeluarkan oleh LHDN sebaik sahaja invoice disahkan. LHDN juga akan memberitahu pelanggan bahawa invoice telah dikeluarkan kepada mereka. Anda kemudiannya perlu membenamkan nombor pengenalan unik dalam kod QR pada invoice dan menghantarnya kepada pelanggan. Ini mungkin kelihatan rumit, tetapi tidak perlu risau. ABSS telah menyediakan fungsi e-invoice di Singapura sejak 2019. Dengan fungsi e-invoice ABSS, anda tidak perlu bimbang tentang apakah itu fail XML atau JSON, atau sama ada fail telah diformatkan dengan betul, atau membimbangkan diri anda dengan ralat pengiraan. Semua ini akan diuruskan secara automatik oleh ABSS. Dengan ABSS, proses untuk menyerahkan e-invoice ialah: di Command Center ABSS, klik pada Enter Cells untuk membuat invoice baharu. Masukkan semua butiran invoice yang diperlukan. Klik pada rekod untuk menyimpan invoice. Apabila digesa, klik pada Yes untuk menyerahkan invoice. ABSS akan memaparkan mesej untuk mengesahkan bahawa invoice telah berjaya diserahkan. Mari kita lihat cara ia berfungsi dalam versi Singapura. Di Command Center ABSS, klik pada Enter Cells untuk membuat invoice baharu. Isikan butiran jualan, kemudian klik pada rekod untuk menyimpannya. ABSS kemudiannya akan menggesa jika anda ingin menyerahkan invoice. Klik Yes untuk menyerahkan. Butiran invoice kemudiannya akan diserahkan dan anda akan melihat mesej yang mengatakan berjaya diserahkan. Pastikan anda menonton video kami yang seterusnya, di mana kami membincangkan dengan lebih terperinci mengenai pelaksanaan e-invoice.
Atau, hubungi kami dan kami akan membantu anda dengan lebih lanjut.